Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama, wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran, wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, kelab sahabat pencinta Al-Quran, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan akan segala dosa yang telah kita lakukan, diampunkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dapatkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan hibah mana satu. Hibah ini kerana sebenarnya memang ada kekeliruan di kalangan ataupun sebahagian di kalangan kita apabila mereka hendak menguruskan harta. Ini soal pengurusan harta ataupun aset yang kita miliki. Ada di antara kita yang sebenarnya teragak-agak ataupun agak kabur bagaimana untuk membahagikan harta yang mereka ada. Sama ada mereka ingin membahagikannya ketika hidup ataupun mereka ingin meninggalkan wasiat. Maksudnya ialah harta itu dibahagikan selepas berlaku kematian. Faktor ataupun sebab itu banyak sebenarnya kenapa ada di antara kita yang susah ataupun sukar untuk membuat keputusan sama ada membahagikan harta itu siap-siap ketika mereka hidup ataupun selepas kematian dengan cara wasiat dan seumpamanya. Baik, apa yang berlaku ialah kerana apabila sesuatu harta itu telah diberikan sewaktu hidup, contohnya sebidang tanah. Saya mempunyai pengalaman dan saya percaya rakan-rakan peguam saya juga yang lain juga mempunyai pengalaman yang lebih kurang sama, iaitu apabila sesebuah rumah ataupun landed property ataupun tanah kita telah menggunakan kaedah pindah milik, iaitu kita mengisi borang 14A, 14A, dan kita execute, kita sempurnakan, laksanakan borang 14A itu dan kita tukar nama contohnya kepada anak kita kan. Jadi apa yang berlaku ialah harta tersebut telah menjadi milik penuh anak kita, dan apa yang berlaku ialah pernah seorang pakcik dia telah memberikan rumahnya dan juga tanahnya kepada anak dia. Kemudian dia tidur di ruang, kita kata pintu utama rumah tersebut. Kemudian datang satu orang lelaki bagi tahu kepada pakcik tu, minta pakcik tu pindah keluar daripada rumah tu. Jadi pakcik tu terkejut, dia kata itu rumah dia. Dan si lelaki ni memberitahu kepada pakcik tu, tak, dia baru beli rumah tersebut dan juga tanah itu bersama dengan tanah. Jadi pakcik itu terkejut. Jadi apabila dia cek dengan anaknya, rupa-rupanya anaknya telah menjual rumah mereka dan juga tanah itu untuk mendapatkan cash, untuk mendapatkan duit. Jadi ini contoh apa yang berlaku dalam realiti, dalam kehidupan kita. Bagi orang yang ada anak yang boleh menggunakan common sense, boleh menggunakan akal, berfikir, sesuatu tindakan itu apakah menyusahkan orang tuanya ataupun tidak, alhamdulillah. Tetapi realitinya tidak begitu. Realitinya walaupun ada di kalangan kita mempunyai anak yang soleh, anak yang baik, yang hormat kepada ibu bapa, tapi ada juga di kalangan kita qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Taala takdirkan untuk mempunyai anak yang bermasalah kan. Kita bagi rumah dekat dia, kita hibahkan tanah kepada dia, sepatutnya dia bersyukur, dia berterima kasih. Tapi ada anak yang tidak tahu mengenang budi ataupun tidak tahu untuk membalas budi ayahnya ataupun ibunya, lalu mereka jual begitu sahaja tanpa pengetahuan, semata-mata untuk mendapatkan seberapa segera cash money kan, duit tunai. Jadi ini contoh perkara yang berlaku yang kemudiannya menjadi perbalahan dalam keluarga dan sebagainya. Jadi itu antara sebab kenapa tajuk
hibah ini perlu dihadamkan, kita perlu digest untuk kita faham, walaupun mungkin pada waktu yang singkat ini, tapi sekurang-kurangnya kita dapat general idea apa yang dikatakan sebagai hibah, dan hibah yang bagaimana yang kita nak buat, apakah kita ingin melakukan hibah ataupun menggunakan instrumen yang lain dalam pengurusan harta dalam Islam ini. Jadi apa yang berlaku ialah yang pertamanya tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian perlu tentukan kenapa kita nak beri, kalau saya boleh guna perkataan beri, ataupun nak membahagikan harta itu kepada ahli keluarga kita, kepada anak kita sebagai contoh, ataupun kepada sesiapa jua yang kita ingin berikan. Jadi kita perlu tentukan apakah kita ingin supaya harta itu dibahagikan siap-siap pada waktu hidup, dan apa risikonya kalau kita bahagikan siap-siap pada waktu hidup sebagaimana contoh yang saya sebut sebentar tadi, ataupun kita ingin membahagikan harta itu dengan cara wasiat, kan, ataupun dengan cara faraid, kan. Wasiat maksudnya kita pelaksanaan pembahagian itu selepas berlaku kematian, kan, itu wasiat, pesanan pada waktu kita hidup, dan apa yang kita pesankan itu, wasiatkan itu dilaksanakan selepas kematian kita. Ataupun dengan cara faraid. Faraid ialah pembahagian harta pusaka, kan, yang tidak melibatkan wasiat, tidak melibatkan hibah. Jadi harta yang itu diberikan kepada ashabul furud, kepada asabah dan sebagainya, mengikut pembahagian yang telah ditetapkan oleh agama kita. Jadi itu yang kita kena tentukan. Kemudian yang keduanya ialah apabila kita memilih untuk membahagikan siap-siap pada waktu kita hidup, kita perlu tentukan apakah hibah ataupun pemberian yang kita buat itu kita lakukan dengan cara hibah semata-mata, ataupun kita hendak melaksanakannya dengan cara hibah amanah. Dia ada satu lagi hibah yang dipanggil sebagai hibah amanah. Hibah ni kalau bahasa mudah untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, hibah maksudnya kita berikan sesuatu, kan, kepada seseorang tanpa sebarang balasan, tanpa sebarang imbalan. Kalau dalam law of contract, bagi mana-mana lawyers ataupun pelajar undang-undang di fakulti undang-undang di mana-mana universiti, biasanya pada tahun yang pertama itu first year mereka akan belajar law of contract, kan, undang-undang kontrak. Dalam undang-undang kontrak jelas dinyatakan bahawa kalau kita bagi sesuatu itu kita bagi dengan ada imbalan, kan, dengan ada consideration, kan. Ada satu lagi kita bagi sesuatu itu without any consideration, tanpa sebarang balasan ataupun tanpa sebarang imbalan. Jadi kalau kita beri sebidang tanah sebagai contoh dan kita isi borang 14A untuk transfer, untuk pindah milik itu, dalam borang 14A itu akan ada perkataan balasan, kan, ataupun consideration. Jadi kita akan tulis di situ, kalau untuk anak kita sebagai contoh kita tulis balasannya kasih sayang. Itu dia panggil balasan kasih sayang. Itu hibah antara ibu kepada anak dia ataupun antara bapa kepada anak dia. Kita tulis balasan dia ataupun consideration dia adalah kasih sayang. Maksudnya kita tidak ada sebarang balasan material yang kita perolehi. Itu contoh mudahlah untuk kita faham berkenaan dengan hibah. Satu lagi dia panggil sebagai hibah amanah. Baik, kenapa ada orang dia tak berani untuk menghibahkan rumah ataupun tanah kepada anak dia, tapi mereka menggunakan satu instrumen yang dipanggil sebagai hibah amanah. Baik, apa dia hibah amanah? Hibah amanah ni seolah-olah kita bagi sesuatu kepada anak kita ataupun kepada seseorang yang kita sayang tu, tapi kita masih ada tali, yang ikat. Maksudnya kita tak bagi sepenuhnya lah, kalau saya boleh menggunakan istilah itu. Maksudnya ialah contohnya dalam grant tu bagi kebanyakan negeri di Malaysia, sebab undang-undang tanah ni pun ada juga beza kadang-kalanya sebab ia di bawah pengurusan pentadbiran negeri. Jadi berbeza amalan land office
satu negeri dengan land office dengan satu negeri yang lain. Tapi secara umumnya lebih kurang samalah, lebih secara umum. Baik, tapi dari segi teknikal itu mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi apa yang saya boleh bagi panduan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah kalau kita buat hibah amanah, kita akan berikan tanah itu kepada let's say anak kita, maka dalam geran itu, dalam geran tanah itu akan tertulis masih lagi nama kita, walaupun geran asalnya nama kita sebagai pemilik, sebagai owner kepada tanah itu, tapi bila kita berikan tanah itu kepada anak kita dengan cara hibah amanah, maka dalam geran tu masih nama kita, tapi dia ada kurungan. Dalam kurungan sebagai pemegang amanah, sebagai trustee, sebagai pemegang amanah. Jadi orang yang memberi tanah tu kepada anak dia, namanya masih ada pada geran. Jadi itu antara cara kita nak pastikan bahawa anak kita tidak sewenang-wenangnya melakukan sesuatu dealings, contohnya jual ataupun transfer tanah tu kepada orang lain tanpa pengetahuan kita. Jadi itu yang saya guna istilah kita bagi sesuatu kepada anak kita, tetapi kita ikat tali. Tali tu masih kita pegang supaya dia tak mudah terlepas kepada pihak lain yang kita tidak mahu itu untuk berlaku. Jadi sebab tu bila kita bercakap tentang hibah, antara perkara yang paling pokok yang sahabat-sahabat perlu tahu ialah kita nak buat hibah ke, kita nak buat dengan cara faraid ke ataupun wasiat ke. Jadi kita kena tentukan apa kelebihan sesuatu instrumen yang hendak kita gunakan. Baik, apa kelebihan kalau kita guna hibah, kan? Instrumen itu kita guna dengan cara hibah. Apa kelebihan kita guna hibah amanah? Apa kelebihan kita dengan cara wasiat? Apa halangan pula kalau kita buat wasiat? Sebab la wasiyah liwarithin, kan kita tak boleh bagi wasiat kepada waris kecuali waris bersetuju kesemuanya. Jadi ini antara benda yang tuan-tuan dan perempuan perlu ketahui. Cuma secara ringkas yang saya boleh sebut kepada tuan-tuan sekalian ialah kalau wasiat, tuan-tuan dan perempuan juga kena hati-hati sebab ada juga pihak yang kadang-kadang dia lebih mengutamakan keuntungan bisnes, kan, perniagaan. Mereka memperkenalkan pelbagai produk dengan apa nama sekalipun, hibah ke, wasiat dan sebagainya, tapi kadang-kadang apabila dia bagi penerangan kepada kita itu dia tidak memberikan penerangan secara jujur, ataupun mungkin dia mempunyai very limited knowledge tentang produk yang hendak dia jual lah, kalau saya boleh guna istilah jual. Jadi adalah pelbagai dokumen berkenaan dengan hibah, berkenaan dengan wasiat dan sebagainya yang sebenarnya tuan-tuan dan perempuan perlu mendapatkan legal opinion ataupun pandangan dari sudut perundangan yang jujur sebenarnya, supaya kita boleh tentukan kaedah mana yang terbaik. Sebab kalau kita guna wasiat sekalipun, kita perlu mengetahui bahawa walaupun kita semua waris-waris menandatangani dokumen berkaitan dengan wasiat, kononnya mereka bersetuju dengan kaedah pembahagian itu dengan cara wasiat dan sebagainya, tetapi apabila berlaku kematian kepada owner asal itu, kepada pemilik asal sesuatu harta, maka disitulah bermulanya sama ada setuju ataupun tidak setuju. Walaupun mereka bersetuju sewaktu hidup, tetapi persetujuan sebenarnya adalah diperlukan selepas berlaku kematian kepada pemilik harta itu. Itu antara risiko jikalau kita membahagikan harta dengan cara wasiat, sebab kita terikat dengan hadis la wasiyah liwarithin, tidak boleh bagi wasiat kepada waris unless waris bersetuju kesemuanya tanpa sebarang bantahan. Jadi sebab itu saya mengatakan bahawa tuan-tuan dan perempuan perlu tentukan bila kita nak bahagikan harta tu, kita nak kena tentukan bila kita nak bahagikan harta itu kepada siapa, banyak mana dan sebagainya. Kita kena buat pertimbangan kelebihan dan kekurangan sesuatu mekanisme yang ada ataupun instrumen yang ada itu, sama ada hibah ataupun hibah amanah
ataupun wasiat kan, ataupun faraid. Jadi kita kena tentukan. Kerana setiap orang mempunyai masalah yang berbeza. Antaranya contohnya masalah mungkin ada di antara kita yang masih terpinga-pinga. Apa masalahnya kan? Sebenarnya ada di antara kita sebagai contoh yang tidak ada anak kan? Yang tidak ada anak. Ataupun dia semuanya ada anak perempuan. Kalau kita ada anak lelaki, maksudnya harta kita tu memanglah dia takkan, kalau saya boleh guna istilah, takkan jatuh di tangan adik-beradik ataupun saudara mara yang lain. Tapi apabila ada di antara kita yang hanya ada anak perempuan sahaja dan tidak ada anak lelaki, maka ini antara isu-isu yang timbul dari segi kenapa mereka ingin menggunakan kaedah hibah ataupun hibah amanah, dan mereka mengelak daripada harta itu dibahagikan dengan cara faraid. Jadi itu antara latar belakang yang boleh sahabat-sahabat sekalian pertimbangkan apabila kita bercakap berkenaan dengan hibah ini. Baik, sekarang kita pergi kepada apa dia rukun hibah. Jadi majoriti para ulama mengatakan bahawa rukun hibah itu ada 4. Ini termasuklah dalam mazhab Syafi'i. Itu yang pertamanya ialah orang yang memberi. Maknanya pemilik harta itu, orang yang memberi. Yang keduanya orang yang diberi kan, ataupun al-mauhub lahu kan, orang yang diberi. Dia kena ada pemberi dan dia kena ada penerima. Kan mana boleh kita bagi sesuatu tapi penerimanya tak ada. Jadi yang ni common sense lah, kita boleh tahu. Ada orang yang memberi dan ada orang yang menerima. Yang ketiganya ialah benda yang diberi. Al-mauhub kan, benda yang diberi. Mesti ada benda yang diberi. Katalah duit dalam tabung haji, ataupun rumah kan, ataupun kebun yang kita nak bagi kepada anak kita sebagai contoh. Jadi mesti ada benda yang diberi. Kemudian yang keempatnya iaitu sirah kan, tanda serah terima, ijab qabul kan, kena ada. Jadi ini antara yang ada khususnya dalam mazhab Syafi'i, dan ia juga adalah pendapat di sisi jumhur ulama. Dan ini juga disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Baik. Ada perkara yang yang saya ingin highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Kita kena faham tentang rukun ni betul-betul kan. Yang pertamanya mesti ada pemberi, yang keduanya kena ada penerima, yang ketiganya benda yang diberi, dan yang keempatnya ialah sirah kan, ijab qabul tu kena ada. Baik. Kenapa kita perlu faham tentang rukun hibah ini? Sebab pemberian yang kita nak bagi ni, kita nak bagi tanah, kita nak bagi duit yang ada dalam akaun bank, dalam tabung haji dan sebagainya, kita mungkin kata kita dah bagi kan, kita dah hibah kepada anak kita ataupun kepada seseorang yang kita sayang, kepada anak angkat sebagai contoh. Ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala diuji dengan cara tidak ada anak kandung, maka mereka ada anak angkat, ataupun mereka ada anak tapi ada ambil anak angkat sebagai contoh. Jadi kalau dibahagikan dengan cara faraid, anak angkat tu takkan dapat apa-apa, sebab anak angkat itu dia bukan keturunan kita, tapi ada di antara kita kerana kasih dia, kerana sayang, kerana telah jaga anak angkat tu dari kecil, sejak dia baby lagi, menyebabkan kita perasaan sayang tu menebal. Dan malah ada yang mengatakan bahawa sayang dia tu kepada anak angkat dia lebih kurang sama je, dan dia tak beza pun dengan anak kandung dia. Jadi itu yang menyebabkan ada di antara kita, walaupun mereka ada anak kan, tapi mereka nak berikan juga sebahagian daripada aset ataupun harta mereka itu kepada anak angkat. Jadi ini yang kita kena tahu berkenaan dengan rukun hibah. Baik, apa yang ingin saya highlightkan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah antara kesilapan yang paling common yang berlaku di kalangan kita apabila mereka melakukan hibah ialah mereka tidak tahu berkenaan dengan bagaimana nak pastikan hibah itu sempurna ataupun sah di sisi hukum syarak.
Baik, apa yang penting ialah bila kita memberikan sesuatu, kita perlu pastikan pemberian kita itu adalah pemberian yang sempurna dan diiktirafkan oleh hukum syarak dan juga undang-undang yang berkuat kuasa. Kita kena tahu, yang pertamanya hukum agama kita. Mengikut ajaran agamanya macam mana? Kita perlu pastikan bahawa ianya sah mengikut hukum agama, satu. Yang kedua, harta itu, pemberian harta itu secara hibah ataupun hibah amanah, kita perlu pastikan juga ia diiktiraf mengikut undang-undang yang berkuat kuasa. Kalau pemberian itu rumah di atas sebidang tanah sebagai contoh, maka antara undang-undang yang paling penting yang kita perlu pastikan pematuhannya adalah land law, kan, undang-undang tanah. Jadi kita perlu mengisi dan execute borang 14A, 14A, iaitu untuk transfer, pindah milik antara kita sebagai pemilik asal tanah itu kepada anak kita sebagai contoh. Maksudnya ialah, jikalau tuan-tuan dan perempuan ingin ada 3 orang anak, kan, ada 3 orang anak dan kita ada 3 bidang tanah ataupun 3 banglo di atas tanah, kan. Kita ada yang masing-masing ada geran individu, kan, individual title. Jadi apabila kita ada individual title, kan, geran individu yang 3 tu semuanya berasingan, setiap rumah ada geran yang berasingan. Kita kata okey, Alung, anak sulung kita dapat rumah A, kan. Anak nombor 2, Angah dapat rumah B, kan. Anak nombor 3 yang bongsu ni dapat rumah C. Kita kata yang ni ibu bagi kepada Alung, yang ni ibu bagi kepada Angah, yang ni ibu bagi kepada adik sebagai contoh. Lepas tu kita stop setakat tu. Kita hanya sebut kita bagi, tapi kita stop. Kita tidak laksanakan pemberian itu dengan cara sempurna. Maka pemberian itu adalah tidak sah. Sebab tidak berlaku pemindahan harta itu ke tangan orang yang menerima. Maksudnya, kalau saya boleh bagi contoh kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian ialah, kalau kita bagi handphone sebagai contoh, ini handphone, kita bagi hadiah ataupun kita hibah, kita beri kepada anak kita. Jadi kalau handphone tu belum bertukar tangan, penerima tu belum terima handphone tadi, dia belum terima duit yang kita bagi, maka pemberian itu tidak sah sebab dia belum berlaku. Pemberian itu ataupun hibah itu dia hanya berlaku apabila bertukar tangan, apabila orang tu menerima benda tu. Jadi ini antara perkara paling penting yang sahabat-sahabat perlu ketahui. Tak cukup kita kata handphone tu ambil lah, ada atas meja, duit tu ambil lah, ada atas meja. Kita kata kita bagi duit tersebut, tapi penerimanya belum ambil lagi duit itu. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka selagi mana harta tadi belum berpindah tangan, maka hibah itu tidak sah, kan. Itu antara contoh mudah yang boleh tuan-tuan faham. Satu lagi contoh yang ada antara kita yang bertanya soalan kepada saya. Katalah si ibu ni, dia setiap bulan dia bagi RM200 kepada seorang anak dia, kan. Dia bagi kerana anak dia tu agak miskin dan sebagainya. Jadi si ibu ni memang ada bagi bantuan kepada anak dia. Jadi duit yang dia nak bagi kepada anak dia tu dia letak dalam satu bekas. Dia letak dalam satu bekas. Jadi nanti bila dia pergi ziarah anak dia ataupun anak dia datang ke rumah, dia akan bagi duit tersebut kepada anak dia. Jadi duit tersebut ada dalam bekas, belum diberi kepada anak dia. Jadi selagi mana duit tersebut belum berpindah tangan kepada anak dia, maka hibah seperti itu ataupun pemberian seperti itu belum sah, kan, belum sempurna. Jadi oleh sebab hibah penerimaan itu belum sempurna, maka dia tidak sah. Maka dia menjadi harta yang perlu difaraidkan. Kecuali kalau waris-waris yang ada redha, kata kami tak mau ambil duit tersebut, yang itu cerita yang berbezalah. Tapi itu contoh yang sahabat-sahabat perlu ketahui kenapa penting penerimaan tu. Penerima tu mesti terima barang yang dihibahkan.
Maka begitulah juga apabila kita bercakap tentang apabila kita hibah sebidang tanah ataupun kebun ataupun rumah kan, ataupun kondominium, apartment, flat dan sebagainya, kita perlu ketahui setiap aset tadi dia ada undang-undang yang mengawal selia, yang berkuat kuasa sesuatu aset tersebut. Maka apa yang berlaku ialah macam mana pula kalau tadi saya bagi contoh handphone, harta seperti cash money, ini semua harta alih kan, harta alih, harta yang boleh kita alih daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Tetapi berbeza dengan immovable property kan, harta yang tak boleh alih kan, harta yang tak boleh alih, immovable property adalah seperti tanah kan, rumah, itu adalah harta yang tak boleh alih. Maka antara undang-undang yang perlu kita lihat adalah land law kan, undang-undang tanah, dan sistem yang diamalkan dalam negara kita adalah torrent system kan. Torrent system ni menyatakan bahawa registration is everything kan. Apabila dia kata registration is everything, maksudnya ialah kalau kita bagi tanah tu kepada anak kita dengan mulut, tetapi kita tidak melakukan pindah milik dengan menggunakan borang 14A. Kalau sesiapa yang ada tanah, biasa buat urusan jual beli tanah dan sebagainya, ataupun yang bekerja di land office, dia tahulah bahawa bila kita nak tukar nama daripada nama seseorang, pemilik yang asal kepada pemilik baru, mesti melibatkan borang 14A, kan, 14A. Itu adalah borang transfer untuk pindah milik tanah. Jadi kita kata tanah ni milik Alung, tapi kita tak isi pun borang 14A, kan, kita tak execute, kita tak sempurnakan borang 14A. Maka hibah seperti itu tidak diiktiraf oleh mahkamah syariah, kan, tidak diiktiraf oleh mahkamah sivil. Jadi menyebabkan hibah seperti itu tidak sah. Jadi kita perlu lakukan sesuatu untuk memastikan hibah ataupun pemberian yang kita berikan itu kepada anak kita bukan sahaja sah dari segi hukum syarak, malah dia adalah sah mengikut undang-undang yang berkaitan. Itu antara perkara yang paling common yang sahabat-sahabat perlu ketahui. Ini sangat penting. Selain daripada itu, antara perkara yang sahabat-sahabat juga perlu ketahui ialah mungkin ada di antara kita yang tidak sempat atas sebab-sebab tertentu, tidak sempat untuk melaksanakan, menyempurnakan borang 14A. Dalam hukum syarak, terutamanya dalam mazhab Syafi'i, sesuatu pemberian itu ada kalanya boleh juga diiktiraf, kan, atas sebab-sebab tertentu, walaupun pemberian itu tidak sempurna, tapi dianggap sebagai sempurna penerimaan itu. Sebagai contoh, jikalau ibu ataupun bapa memberikan satu harta ni kepada anak dia, kan, kemudian apa tanda anak dia terima, kan. Tadi saya bagi contoh sempurnanya hibah itu jikalau kita mengisi dan kita menyempurnakan borang 14A di pejabat tanah, di land office. Tapi sekarang ni contoh yang keduanya ialah tak sempat, kan, ataupun tidak dilakukan borang 14A. Dalam senario yang kedua ni, apa yang berlaku ialah si anak tadi dia memerintah tanah tu, dia menguasai tanah ayah dia ataupun tanah yang ibu dia bagi kepada dia. Ibu dia kata, engkau ambil tanah ni, maka dia pun ambil tanah tu. Macam mana tanda yang menunjukkan dia ambil tanah tu? Sebab tanah tu tak boleh dipindah-pindahkan macam duit, macam barang-barang yang boleh berpindah randah. Tanah tu dia macam tu lah, dia tak pergi ke mana pun. Maka tanda penerimaan yang sempurna sesuatu tanah itu ialah apabila si anak tadi dia lakukan sesuatu kepada tanah, kan, dia memerintah. Kalau ada satu istilah dia panggil dia menguasai tanah tu. Dia masuk di tanah tu, dia bina rumah sebagai contoh, dia buat pondok, dia bersihkan semak samun, hutan yang ada, kan, dia tebang pokok, jadi bersih. Dia tanam, dia buat kebun sebagai contoh.
maka itu boleh dijadikan bukti berlaku penerimaan kepada tanah tersebut. Jadi ini antara contoh dan boleh dapatkan perintah di mahkamah syariah untuk menunjukkan bahawa telah berlaku pindah milik dari segi anak tersebut menerima tanah itu dengan cara dia telah membersihkan, diusahakan tanah tersebut. Cuma kaedah yang kedua ni tidak begitu selamatlah kerana belum disempurnakan melalui borang 14A. Sebab tu yang saya sebut daripada awal lagi, yang paling bagus, very straightforward dan memang susah untuk dicabar apabila kita memindah milik tanah itu dengan menggunakan kaedah atau instrumen yang ada mengikut undang-undang yang berkuasa. Contoh dalam kes ini dengan menggunakan borang 14A. Jadi itu antara perkara yang perlu sahabat-sahabat semua alert apabila kita berbicara berkenaan dengan soal hibah. Satu lagi antara perkara yang juga perlu kita ketahui ialah berkenaan dengan boleh tak kita nak cancel hibah tersebut. Katalah seorang bapa dia hadiahkan sebidang tanah kepada anak dia dengan cara hibah. Kan dia bagi tanah tu dengan borang 14A, so daripada nama pemilik asal tu si ayah bertukar nama kepada si anak. Anak pun terima tanah tersebut. Selepas beberapa tahun, a few years berlalu, tiba-tiba berlaku perselisihan faham antara bapa tadi dengan anak. Kan berlaku perselisihan faham. Jadi bila jadi bergaduh antara ayah dengan anak ni, si ayah nak tarik balik hibah tadi. Dia nak ambil balik tanah yang dia sudah berikan, yang dia sudah anugerahkan kepada anak dia. Boleh tak dia tarik balik? Orang Melayu kita kata buruk siku tak? Kalau seorang bapa ataupun seorang ibu dia cancel pemberian tu. Kalau kita bagi benda kepada orang, mana boleh kita tarik balik kan? Itu juga termasuk perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau ayah, kalau ibu, dia tarik balik, dia cancel pemberian tu, boleh ke tak boleh? Maka dalam agama kita, exception, pengecualian itu diberikan kepada ayah dan ibu. Ayah dan ibu dia boleh cancel, kan, dia boleh tarik balik. Maksudnya bila sesuatu harta, sama ada movable property, barang kemas, kan, gelang, rantai, cash money dan sebagainya, yang dia berikan kepada anak dia, ataupun immovable property macam rumah, tanah, kebun dan sebagainya yang dia berikan kepada anak dia, dia boleh tarik balik. Kan? Dia boleh tarik balik. Itu kelebihan, keistimewaan yang Islam berikan kepada ayah dan ibu apabila mereka berikan kepada anak dia boleh tarik balik. Dia boleh tarik balik. Cuma ada syarat. Kan? Ada syarat penarikan balik. Antara syaratnya ialah tidak ada apa-apa penambahan yang dilakukan oleh si anak tadi kepada harta tersebut. Manakala harta tersebut telah bertukar sifat dengan usaha yang dilakukan oleh si anak itu, maka penarikan balik itu akan jadi bermasalah. Contohnya, katalah si ayah tadi, dia dah berikan tanah tu kepada anak dia. After a few years, anak dia bersihkan tanah tu, dia tukar dia tukar kategori tanah tu daripada pertanian jadi bangunan dan sebagainya, dia bina rumah ataupun rumah kedai, dia buat lot pejabat, lot kedai dan sebagainya. Malah dia dah usahakan tanah itu. Maka itu menjadi halangan kepada bapa ataupun ibu tadi untuk mengambil balik kerana tanah ataupun aset itu telah berubah sifat. Jadi syarat yang paling mudah untuk kita tarik balik sesuatu aset yang telah kita berikan ialah aset tersebut masih kekal pada sifat yang asal. Jadi saya percaya tajuk hibah ni sebenarnya banyak soalan melalui pengalaman saya. Jadi saya nak berhenti setakat itu untuk bagi peluang kepada sahabat-sahabat sekalian, jikalau ada mungkin ramai di kalangan kita yang ada banyak soalan berkenaan dengan hibah berdasarkan kepada situasi masing-masing, maka saya nak bagi peluang yang lebih luas kepada sahabat-sahabat sekalian. Jikalau ada sebarang persoalan, maka saya serahkan balik kepada Puan Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, macam kalau kita dah hibahkan dengan cara macam kita meletakkan harta tu akan diserahkan selepas kita meninggal, boleh ke? Baik, wallahu alam. Dia hibah dengan wasiat ni dia berbeza. Apa yang puan kemukakan tadi itu wasiat. Sebab wasiat ni apabila kita ikat dengan waktu kematian, bila ada syarat berkaitan dengan waktu kematian, maka dia automatik dia menjadi wasiat. Kalau hibah, dia langsung tidak diikat dengan waktu kematian. Itu beza antara hibah dengan wasiat. Wallahu a'lam. Sebab kita masih menggunakan hasil daripada itulah harta tu kan. Jadi kita lepas tu baru tu tak boleh bagi hibah lah ya, tak dikatakan hibah lah ya. Tak boleh. Jadi kalau puan nak dapatkan hasil juga selepas buat hibah, tak perlu menggunakan kaedah macam tu. Itu yang saya sebut tadi, puan boleh gunakan kaedah hibah amanah. Kita guna kaedah hibah amanah. Apa beza antara hibah dengan hibah amanah? Hibah ni kita bagi terus. Kalau tanah, kita bagi terus tanah tu kepada anak kita. Kan? Dalam geran tu terus bertukar nama. Kalau duit, hibah duit, maknanya duit tu kita terus bagi kepada anak kita. Mana duit tu tak ada dengan kita. Itu hibah terus. Kan? Hibah sahaja. Tapi ada satu lagi instrumen yang kita panggil sebagai hibah amanah. Bagi tuan-tuan dan perempuan, contohnya ada tabung haji kan, duit tabung haji, pergi dekat tabung haji, cuba tanya dekat staf tabung haji, boleh tak saya nak buat hibah amanah? Maknanya duit tu kita nak bagi kepada anak kita, tapi pada masa yang sama kita nak guna duit tersebut. Kita nak uruskan, kita nak guna, kita nak belanja sebagaimana biasa. Itu kita panggil hibah amanah, bukan hibah. Apa beza hibah amanah dengan hibah ni? Baik, hibah ni kita bagi terus. Kan? Jadi kita tak ada kuasa dah. Tapi hibah amanah, bezanya ialah yang pertama kita hibah. Kita bagi kepada anak kita, duit kita dalam tabung haji. Tapi ada amanah pula. Kan? Amanah tu kita buat trust deed, surat ikatan amanah. Maknanya anak kita terima duit tadi, dia serahkan semula duit tadi kepada kita untuk kita uruskan, untuk kita guna duit tersebut dan sebagainya. Maka bagi sesiapa yang ada contohnya, duit dalam tabung haji, let's say dalam tabung haji dia ada RM100,000. Tapi dia tengok usia dia dah tua, takut nanti dia mati apa semua, maka adalah masalah-masalah tertentu menyebabkan dia kata dia nak kena bagi kepada anak dia. Tapi dia nak bagi pada anak dia nak juga, dia masih perlu kepada duit tu untuk dia pergi melancong, pergi umrah, untuk dia belanja dan sebagainya. Maka kita buat hibah amanah, pergi kepada tabung haji, kita nak buat hibah amanah, nanti pegawai ataupun staf tabung haji dia akan bagi dokumen hibah amanah kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi duit tersebut menjadi milik anak kita, tapi kita diberi kuasa oleh anak kita untuk kita uruskan dan guna wang tersebut. Jadi saya harap maknanya kita ada kuasa penuh lah. Kita ada kuasa penuh lah kan. Yes. Jadi anak tu tak boleh lagi lah nak berkuasa masa sekarang ni. Sebab kita dah amanah. Ya, sebab dia pulangkan balik duit itu untuk kita uruskan. Pada kita macam rumah pun macam tu juga lah ya. Rumah ke apa-apa lah aset. Rumah pun macam tu. Kita buat hibah amanah, mana rumah tu kita masih berkuasa. Bila kita meninggal dunia, barulah rumah tersebut dikuasai oleh ataupun boleh ditadbir oleh anak kita, dan kita dan dokumen yang berkaitan akan disempurnakan berdasarkan undang-undang yang ada. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Okey Ustaz. Saya nak tanya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, misal katalah rumah dia dah bagi tanah atas kita, tapi rumah pun ada ke atas sana tu. Mana itu keseluruhan tu kita punya harta lah Ustaz. Ya. Betul. Kalau tanah ni, segala apa yang ada di atas tanah tersebut dia kira bersamalah. Dia kira bersama. Kecuali ada keadaan-keadaan yang tertentu. Keadaan tertentu ni macam mana? Contohnya ada squatters, kan? Ada orang yang datang duduk setinggan, kan? Yang kita panggil ataupun ada masalah, contohnya seperti selepas ibu kita bagi tanah kepada kita, tiba-tiba ada orang datang duduk. Itu dia
dia ada isu lain. Itu yang dia ada isu lain. Itu isu dia panggil sebagai equity. Yang tu kita kena bincang tajuk lain lah jikalau ada orang lain yang menumpang atas tanah tersebut. Tapi secara umumnya bila tanah tu diberikan kepada kita, maka dia bersekali dengan pokok durian ke, dengan banglo, dengan villa yang ada ke apa, dia bersekali ke semuanya. Macam Ustaz, Ustaz kata perkakar-perkakar dalam rumah tu kita punya sekali lah kalau macam tu ya Ustaz. perkakas rumah tu maksud dia apa tu? Macam apa barang-barang dalam rumah lah. Macam biasa ada kursi, ada meja. Oh, okey. Perabot lah. Perabot. Okey. Secara umumnya kalau kita bercakap tentang hibah, kita kena tengoklah ayat yang digunakan dalam hibah tersebut. Dia bukan Jadi bila hibah kita Ustaz. Dia bukan hibah, dia memang bagi dah tukar nama, geran semua dah tukar dah nama. okey. Dah tukar nama lah dalam geran tu pun dia dah bagi. Dia kata ni tanah ni aku bagi untuk kau. Tapi masa mak tu duduk, sama-sama lah kita duduk sama dengan dia. Tapi bila dia dah mati, mana dia dah bagi, dah tukar nama, dah semua dah. Mana barang-barang dalam rumah tu barang kita sekali lah ya Ustaz. Okey, baik. Bila kita sebut bagi, kan, katalah mak kita bagi pada kita, bagi tu yang kita panggil hibah. Kan, yang bagi tu dia panggil hibah. Cuma sebahagian di kalangan kita ni yang dia fahamnya ialah hibah ni mesti guna nama hibah. Tak semestinya guna nama hibah. Kalau dia bagi tu, tanah tu dia bagi. Walaupun dia guna istilah hadiah, tanah ni mak hadiah kat engkau lah, ataupun tanah ni mak bagi pada engkau lah. Maka bila dia kata bagi ataupun hadiah tu, itu masuk dalam tajuk hibah. Hibah ni maksudnya pemberian. Itu pemberian. Jadi maka bila mak tu dia bawa kita pergi land office, walaupun dia tak guna perkataan hibah, dia kata ni mak nak bagi kat engkau ikut aku pergi land office, kita tukar nama. Pun tukar nama lah kan. Dah tukar nama 14A apa semua. Jadi tanah tu dah jadi milik dah jadi milik kita, daripada mak kepada kita. Maka itu walaupun dia tak guna nama hibah dan dia berurusan dengan land office kan, itu dari segi hukum syarak dia panggil hibah. Walaupun kita tak ada dokumen melalui syarikat-syarikat tertentu ataupun lawyer yang guna nama hibah, tapi itu dia panggil hibah. Jadi apabila mak bagi pada kita ataupun kita nak guna perkataan hibah, mak hibah kepada kita ataupun mak bagi kepada kita, maka apa yang ada di tanah tersebut termasuk rumah dan sebagainya, maka dia jadi milik kita. Sekarang soalan puan tadi ialah tentang perabot yang ada pada rumah tersebut. Semua apa yang dari segi hukum ada al-adah muhakkamah kan. Adat tu dia dikira sebagai hukum. Jadi kalau orang tu bagi rumah kepada kita, maka apa yang ada dalam tu kebiasaannya kita anggap sebagai dia bagi sekali kan, dia bagi sekali. Kecuali dia nyatakan dengan jelas yang perabot ni tak boleh ambil, dia nak bagi kepada adik-beradik yang lain. Itu baru ada pengecualian. Tapi secara umumnya dia akan bersekali kan, dia akan bersekali apa yang ada dalam rumah. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadi, kita akan kena lihat cara pemberian tadilah, cara pemberian, ataupun kita juga perlu lihat kepada harta yang diperolehi selepas mak bagi pada kita. Lepas mak bagi pada kita dah tukar nama semua, tiba-tiba baru beli pula peti ais yang baru kan, baru beli pula sofa yang baru harga 10,000 sebagai contoh. Maka yang tu tak termasuk sebab dia pembelian itu dibuat selepas daripada pemberian tanah ataupun selepas daripada hibah yang berkaitan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz nak tanya. Ya. Okey, kalau macam suami dah meninggal, lepas tu saya pergi dengan anak ke tabung haji. Kemudian dia cakap okey, siapa nama isteri disebut dan minta nombor akaun. Dia kata dah ini untuk si isteri. So dia transfer terus kata 5,000. Jadi anak dah tak boleh dapat ke? Kena bagi tak? Baik, wallahu a'lam. Saya tak pasti apa instrumen yang digunakan tu. Jadi kalau nak cakaplah hibah ke wasiat ke apa, dia terus saja minta nombor akaun isteri, ditransfer. Baik, saya tak pasti apa instrumen yang digunakan. Cuma
Ini andaian saya lah, andaian saya. Kebiasaannya di tabung haji tu dia ada penama kan. Dia ada penama. Baik, kalau semata-mata penama, maka penama itu dia menjadi wasi. Wasi maknanya dia jadi administrator, pentadbir harta pusaka. Jadi apabila dia terima duit tersebut dengan dokumen yang diperlukan oleh pihak tabung haji, maka dia perlu faraidkan harta itu. Wajib difaraidkan harta itu jikalau si isteri menerima wang itu semata-mata kerana dia adalah nomini ataupun penama. Yang kita panggil sebab penama tu hanya menjadi administrator kan. Tapi kalau dia terima duit tadi kerana ada hibah amanah yang saya sebut di awal tadi, maka ia menjadi milik mutlak kepada si isteri tersebut. Maka kita nak kena tentukan dululah, we have to determine Kena tanya status. dekat pegawai. Apa dia? Kena pergi tanya dekat pegawai lah apa Yes, kena tentukan, kena dapatkan kepastian daripada pihak tabung haji yang isteri tu dapat tu atas kapasiti dia sebagai apa. Wallahualam. Macam dekat EPF pula saya pergi, arwah dah letak 25% untuk kami semua. Sama rata. So dapatlah, itu okey lah kan? Okey, untuk EPF ataupun KWSP, status mereka adalah nomini ataupun penama. Maksudnya mereka adalah administrator. Jadi jikalau ada waris lain, dia saman di mahkamah syariah sebagai contoh, untuk dapat bahagian dia, maka kebiasaannya mahkamah akan buat keputusan bahawa penama perlu membahagikan wang EPF itu mengikut faraid. Walaupun dalam pembahagian nomini penama itu dia dah ada 50%, 25%, tapi penerimaan wang tersebut hanya sebagai nomini, sebagai pentadbir kepada wang tersebut untuk diagihkan mengikut faraid. Wallahu a'lam. Oh, kalau dapat persetujuan anak-anak setuju, okey kan Ustaz? Dia kecuali kalau semua waris yang ada tu, katalah anak-anak kata tak apalah, ibu ambil lah semua, kami tak mau. Itu cerita lain lah. Bukan, maksud saya 3 orang tu semua dapat seorang 25%. 4 orang jadi macam tu. Baik. Dia macam ni, sahabat-sahabat sekarang perlu tahu bila berlaku kematian seseorang. Let's say suami meninggal, kan, meninggalkan isteri dengan anak-anak. Kita kena tahu bahawa waris utama ni ada 5. Yang ni sangat mudah je untuk kita ketahui. Iaitu yang pertamanya ibu si mati. Kan? Ibu si mati. Yang keduanya bapa si mati. Ini kalau mereka masih hidup lah. Ibu si mati hidup tak lagi. Bapa si mati hidup tak lagi. Yang ketiga pasangan si mati. Maknanya isteri kepada si suami tadi. Dan yang keempatnya adalah anak lelaki. Yang kelimanya anak perempuan. Jadi yang 5 orang ni adalah waris. Jadi kelima-lima ni kalau masih hidup, mereka perlu bagi persetujuan untuk halalkan pembahagian dengan cara tersebut. Macam tu. Wallahualam. Alhamdulillah, sebab tak ada mak ayah dah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makcik nak tanya, kalau kita buat hibah kan untuk anak-anak, kita kena masukkan semua nama anak-anak kita ke dalam tu? Yang kita ada anak tu. Baik, wallahualam. Hibah dia berbeza dengan faraid. Kan faraid dia memang telah ditetapkan. Setiap orang ni dia ada ashabul furud, bahagian dia berapa dan sebagainya. Hibah ni terpulang pada kita. Kita mungkin ada 3 orang anak, kita nak bagi pada seorang je. Baik. Berdasarkan sunnah Nabi SAW, bila kita nak bagi, nak hibah, nak bagi harta kita kepada anak kita, Nabi perintahkan supaya pembahagian tu diberi secara adil. Adil maknanya kalau anak pertama dapat, anak kedua pun kena dapat juga, anak ketiga pun kena dapat juga. Sebahagian ulama kata wajib diberikan secara adil. Berbeza dengan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak wajib. Dia kata sunat. Perintah Nabi itu adalah sunat. Maksudnya kalau makcik nak bagi kepada anak pertama sahaja, makcik atas sebab-sebab tertentu, makcik tak mau bagi kepada anak kedua dan ketiga. Contoh, anak pertama ni gaji dia kecil kan. Contoh gaji dia kecil.
adalah 1,000 lebih 2,000. Jadi dia hidup pun ala kadar, kais pagi makan pagi sebagai contoh. Anak kedua dan ketiga ni dah gaji banyak dah kan, 5,000, 10,000 gaji masing-masing, dah ada kereta apa semua kan. Maka sebab tu makcik dengan sebab kasihan kepada anak yang tertentu tadi, makcik bagi dekat dia untuk tampung kehidupan dia. Maka itu dibolehkan. Sebab makcik ada alasan yang alasan yang munasabah. Macam tu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nak bertanya, hibah amanah tu kan? Hibah amanah tu macam saya ada buat ASB tu, saya dah buat hibah. Dia suruh bayar apa? Setahun sekali tu ada buat bayaran lah. Itu hibah tu macam mana tu Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau saya nak jawab atas kapasiti saya sebagai lawyer, lawyer ni dia sama macam doktor lah juga, dia kena tengok patient kan. Kalau lawyer dia nak kena tengok dokumen, saya pun tak boleh nak jawab kalau saya tak boleh tengok dokumen hibah tersebut. Cuma yang saya boleh advise, boleh nasihat kepada puan, apabila puan buat sesuatu urusan, katalah hibah, puan cuba baca dokumen tersebut, tengok tajuk dia apa yang pertama, tengok tajuk dia. Tajuk dia tu hibah ke hibah amanah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaannya kalau orang yang pakar ataupun yang memang bidang undang-undang yang draft dokumen tersebut, di belakang tu dia ada jadual. Fungsi jadual ni adalah ringkasan kepada dokumen perjanjian tersebut. Sebab kalau puan nak baca dokumen tu panjang kan, kita mungkin tak faham istilah apa semua. So kita tengok bahagian belakang tu dia ada schedule. Schedule tu jadual. Jadual tu adalah ringkasan kepada kontrak ataupun agreement yang kita buat. Nama kita, nama penerima, apa semua, kontrak yang digunakan, apa jumlah duit, nilai, value, harta yang terlibat, semua tu ada. Jadi puan tengok jadual tu, schedule tu, maka kat situ semua ada information yang penting, maklumat yang penting berkenaan dengan urusan tadi. Jadi kat situ puan boleh tahu dah apa yang berlaku kepada kontrak tersebut. Dan kalau puan mampu dan boleh baca semua, sebaik-baiknya baca semua satu persatu apa yang disebut dalam agreement tersebut. Cuma pendapat saya bagi orang awam, kalau tengok bahagian schedule tu pun dah senang, mudah untuk kita dapat general idea tentang hibah ataupun hibah amanah dan dia punya apa kita kata nature kontrak yang kita terlibat tadi. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, saya dah memang dapat buat dah, memang dia akan macam tu, ASB tu dia akan freeze kita punya duit tu 1,000 kan. Nah freeze tak untuk hibah tu. Lepas tu saya dah bagi-bagilah mana anak-anak tu ada 4 orang, saya dah bagi-bagi berapa persen. Jadi adakah ini memang bagi saja tapi kita guna duit tu. Tu yang saya pelik tu macam mana. Hibah dia kata kita memang dah bagi terus pada dia kan. Macam mana tu Ustaz? Okey, itu yang saya sebut tadi. Kalau kita tengok pada jadual tu atau pada agreement tu, kita akan tahulah nature dia. Sebab kalau hibah amanah kita bagi kan, kita bagi tapi apa yang kita bagi tu tak sampai pun kepada anak kita. Itu hibah amanah. Tak sampai kepada anak tak sampai pada anak kita dan kita boleh guna duit tadi. Itu hibah amanah. Itu hibah amanah. Kalau hibah yang hibah mutlak kan, memang hibah sahaja semata-mata, kita pula yang tak boleh guna apa ni harta tersebut. Jadi kita dah bagi kepada anak kita. Jadi kalau apa cara yang puan cerita pada saya tu, saya buat andaian itu mungkin hibah amanah. Yelah. Agus satu dan lagi kebiasaannya banyak akaun yang macam tu tabung haji apa semua ni memang mereka gunakan hibah amanah lah dalam kebanyakan kes. Maknanya Ustaz, kalau kematian saya nanti, dia orang boleh dapatlah benda yang pembagian-bagian yang saya cakap tu. Ya, kalau hibah amanah semua yang nama yang ada tu akan dapat. Okey, dia akan dapat menjadi milik mereka dan tak perlu faraid. Akan ikut percentage yang telah disebut. Itu tujuannya. Okey. Ya. Okey, yang pasal rumah tu kan, kalau kita nak buat hibah amanah, itu kena pakai syarikat yang buat, tak boleh pergi pijak tanah kan? Baik, dia macam ni. Sebenarnya kalau hibah amanah tu, kalau kita tak pakai mana-mana syarikat, tak pakai lawyer pun boleh.
Cuma masalah dia kita tahu ke tak tahu dia punya cara dia. Tapi sebenarnya kalau puan pergi ke pejabat tanah pun biasanya staf pejabat tanah dia boleh tunjuklah, kadang-kadang ada petition writer dekat sebelah apa pejabat tanah tu kan. Kadang-kadang dia orang tu pun ada lah satu format. Tapi itu lebih amatur lah, lebih amatur. Dia tidaklah angkat sumpah lah, dia professional. maksudnya sumpah. Yes. Yang tu pun boleh. Dia yang pentingnya ialah dalam kita punya geran tadi, dia akan tertulis nama kita, lepas tu dalam kurungan kita sebagai pemegang amanah. Yang tu dah cukup dah untuk jadi dia sah. Itu nama geram tu pejabat tanah boleh buat lah tu nanti. Kalau kita buat. Ya, pemegang hibah amanah ni yang cara yang paling tepat mesti melibatkan pejabat tanah. Kita daftarkan hibah amanah tu dengan pejabat tanah. Sebagaimana yang saya sebut tadi, setiap negeri dia berbeza. Jadi kita perlu pergi ke land office, bagi tahu kata kita nak buat hibah amanah. Jadi staf dia tahulah, nanti dia akan bagi format. Dia akan bagi format. Okey, faham, saya faham. Okey. Terima kasih tu Ustaz atas Sama-sama. penerangan. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak Ustaz respon banyak soalan dalam komen tu. Minta Puan Enon bacakan sebab banyak yang ada soalan dekat komen tu. Ya, dekat sini salah satunya daripada Kak Nur lah. Ustaz, adakah hibah amanah itu akan kekal kepada yang diberi apabila si pemberi dah meninggal dunia? Ya, hibah amanah dia kekal. Hibah amanah kekal. Wallahualam. Dan daripada Rosni Kasim, sekiranya si ibu telah memberi tanah dan menukar nama sebelum si ibu meninggal dunia kepada salah seorang anaknya, adakah tanah itu telah menjadi milik sepenuhnya kepada anak itu dan adik-beradik yang lain tidak boleh menuntutnya? Ya, apabila hibah tersebut dilaksanakan dengan cara betul. Maksudnya dia bagi tanah tersebut kepada salah seorang anak dan menggunakan borang 14A. Pada geran tersebut sudah bertukar nama daripada seorang ibu kepada anak yang diberi. Maka dia jadi kekal dan tak boleh dituntut oleh anak-anak yang lain. Kecuali mereka boleh buktikan bahawa berlaku penipuan. Tak berlaku benda macam tu. Berlaku penipuan tanda tangan dan sebagainya. Itu cerita lain. Tapi kalau memang ibu bagi hibah kepada anak dia dan dia menggunakan borang 14A, tukar nama, pada geran tadi dah bertukar nama, maka tak boleh dicabar lagi. Daripada Maimun Harun, Assalamualaikum Ustaz, maaf saya baru join. Okey. Nak tanya, saya ada 9 tanah. Saya nak bagi ke Majlis Agama Islam untuk dibina rumah orang-orang tua, rumah untuk tenaga pengajar tahfiz ke atau apa-apa saja berkenaan keagamaan. Tapi saya tak mahu tukar nama. Dibiarkan sahaja sampai bila-bila walaupun saya dah meninggal. Macam mana caranya nak buat tu Ustaz? Baik. Jikalau wallahu alam, saya syak, ini sangkaan saya lah. Saya syak mungkin pihak yang terlibat tu dia nak serahkan tanah dia tu sebagai wakaf kan, untuk kegunaan tertentu lah, untuk kegunaan binaan bangunan tertentu, untuk kegunaan tenaga pengajar yang tertentu dan sebagainya. Baik, untuk wakaf, undang-undang dalam negara kita mengatakan bahawa setiap wakaf hendaklah diserahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri. Ini yang pertama. Baik, yang keduanya, soalan daripada pihak yang bertanya tadi, ada cara tak kalau tak diserahkan tanah tu? Ya, ada cara. Memang banyak institusi pengajian, sekolah, madrasah dan sebagainya ataupun individu-individu tertentu yang mana mereka nak wakaf, sumbangan dengan cara wakaf tapi tidak mahu diserahkan kepada pihak berkuasa negeri, maka mereka menggunakan trust deed assignment kan. Jadi itu antara cara yang kita gunakan. Jadi kita lantik beberapa orang sebagai pemegang amanah untuk uruskan harta tersebut. Jadi itu antara cara yang digunakan untuk mengelak daripada wakaf tadi didaftarkan ataupun diserahkan pemilikan itu kepada Majlis Agama Islam Negeri. Wallahu a'lam. Dan daripada Mona, arwah suami ada pesan dekat isteri kalau jual rumah tu bagi ke mak lelaki 30%, kalau kebetulan selepas tu maknya pun meninggal, macam mana dengan amanah yang isteri arwah pegang tu? Duit maknya nak dibagi siapa pula? Baik, wasiat
ada yang wajib kita tunaikan dan ada yang tidak wajib kita tunaikan. Wasiat yang menepati hukum syarak, yang tu wajib kita tunaikan. Contohnya, dia pesan kata selepas dia meninggal dunia, jual harta tadi dan beri kepada beri kepada seseorang dengan jumlah yang tertentu. Maka harta yang diwasiatkan, yang melibatkan wasiat, tidak boleh lebih daripada 1/3. Jadi pihak yang bertanya perlu cek sama ada wasiat tadi melebihi 1/3 ataupun tidak. Jadi kalau tidak melebihi 1/3, ianya boleh dilaksanakan. Ataupun kalau lebih 1/3, kita laksanakan setakat yang 1/3 tadi. Yang lebih itu perlu difaraidkan. Itu kaedah dia. Wallahualam. Dan daripada Rabia Halidi, contoh rumah nak bagi anak, bila meninggal tapi semasa hidup nak ambil hasil sewa. Jika guna hibah amanah, adakah perlu pindah milik sebelum mati? Baik, wallahualam. Hibah amanah, kita tak perlu hibah amanah, kita sudah pun tukar status pemilik asal tu kepada pemegang amanah. Jadi apabila sewaktu kita hidup, kita boleh ambil duit sewa dan sebagainya sebagaimana biasa. Maka selepas berlaku kematian, apabila berlaku kematian, kita perlu ambil perintah di Mahkamah Tinggi Sivil untuk menukar hak milik semua harta yang berkaitan. Jadi jawapan saya, sepanjang hidup tu, bila kita buat hibah amanah, pemilik asal, contohnya si ibu ataupun si bapa, boleh mengambil duit sewa sebagaimana biasa. Wallahualam. Daripada Marhani Abdullah, kalau tanah dah dihibahkan atau dihibah amanahkan, lepas pemberi mati, adakah boleh difaraidkan lagi kepada anak-anak yang lain? Tak boleh. Sebab hibah amanah bermaksud dia telah berikan kepada seseorang, kepada anak dia. Maka bila berlaku kematian, sebarang harta yang telah dihibahkan atau telah dihibah amanah tidak lagi tertakluk di bawah undang-undang faraid. Wallahualam. Dan daripada Nora Zita, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, bapa meninggal, dia ada EPF dengan duit bank. Bapa kita ada mak tiri, dia ada anak, macam saya dapat ke Ustaz duit EPF tu? Saya tak dapat duit EPF dengan duit bank, bapa sama mak lain-lain. Baik, apabila bapa meninggal dunia, anak-anak adalah waris. Dia adalah waris utama. Maka dia berhak kepada duit bank dan juga dia berhak kepada duit EPF. Jadi jikalau anak tidak menerima wang tersebut, mereka boleh memulakan tindakan undang-undang di mahkamah untuk mendapatkan hak mereka. Antara langkah yang pertama ialah mendapatkan sijil faraid terlebih dahulu di mahkamah syariah. Selepas dapat pengesahan waris, sijil faraid memperakukan kita termasuk antara waris sebab kita adalah anak. Maka selepas itu dia ada langkah-langkah seterusnya untuk melaksanakan supaya pembahagian itu dibahagikan mengikut faraid. Wallahu a'lam. Daripada Rohimi Sabu, adakah hibah amanah tu sama dengan hibah tertangguh? Wallahu a'lam. Bila kita sebut hibah amanah, kita perlu tengok kepada apa yang dimaksudkan dengan hibah amanah. Kan hibah amanah maksudnya kita hibahkan harta tadi kepada seseorang, anak kita sebagai contoh, dan anak kita dia pulangkan harta tu kepada kita untuk kita menguruskan harta itu. Jadi apabila berlaku kematian kita, maka anak kita akan menerima harta tu dan tak boleh difaraidkan. Hibah tertangguh, kita perlu lihat apa yang ditangguhkan. Jadi sebagai contoh, dia mengatakan bahawa aku menghibahkan harta ini selepas berlaku sesuatu perkara ataupun pada tarikh sekian-sekian. Kalau itu yang dimaksudkan sebagai hibah tertangguh, maka ia boleh dilaksanakan. Sebab kita meletakkan penangguhan itu pada tarikh yang tertentu. Baik, tetapi jikalau penangguhan itu dimaksudkan dengan kematian kita, maka itu bukan hibah. Kan? Sebab itu adalah menjadi wasiat. Maka kita perlu bezakan hibah yang tertangguh dengan sebab kita meletakkan waktu ataupun tarikh tertentu, ataupun hibah yang diikat dengan waktu kematian. Maka bila diikat dengan kematian, maka itu menjadi wasiat. Wallahu a'lam.
Dan yang terakhir daripada Rohimi Sabu, adakah caveat boleh digunakan dalam buat hibah untuk pastikan anak-anak gunakan dengan cara yang betul? Baik, wallahu alam. Caveat adalah salah satu cara yang boleh kita gunakan untuk menghalang daripada orang yang terlibat itu membuat sesuatu urusan. Jadi caveat ni kita halanglah, kita sekat supaya contohnya anak kita dia tak boleh jual ataupun dia tak boleh gadaikan. Kadang-kadang ada anak-anak yang agak nakal ni, dia perlukan cash kan. Dia tak jual. Tapi dia dapatkan loan, dia dapatkan duit yang banyak, katalah puluhan ribu, ratus ribu, maka dia gadaikan tanah tu kepada bank sebagai contoh ke institusi kewangan. Maka caveat boleh digunakan. Wallah. Dan saya rasa setakat itu saja Ustaz ya. Dan jazakallahu khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani Abdul Ghani atas pencerahan dan perkongsian yang cukup baik dan penting buat kita semua. Dan semoga perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak dapat membantu memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita semua. Dan dari pihak pengurusan Kelab Sahabat Kita Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada penaja atas tajaan program ini dan semoga semangat ini menjadi bekalan menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ini dan seterusnya nanti akan kita sama-sama mengalurkan bacaan surah Ar-Rahman bersama-sama dengan saya. Dan bagi mendahulukan majlis Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan salawat. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik untuk kita pada hari ini, dan juga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Marilah kita sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.